Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Fadailus Sadaqah, kelebihan sedekah. Jadi dikarang oleh Maulana Zakaria Ilyas, Syekhul Hadis ni Mazahirul Ulum, Syahrampur. Jadi kita sambung balik kitab kita ni muka surat 932, iaitu kelebihan mengati matilah. Okey, kita sambung lagi. Boleh juga kita membayangkan kesakitan mati dengan cara seperti berikut. Kita sedia maklum bahawa bahagian badan di mana tiada roh, jika dipotong maka tidak dirasai sakit. Macam rambut ke kuku tak ada roh, dia kata tak sakit, dia kata dah. Itulah pendapat ulama lah setengah mana roh tu perbincangan. Hak tak sakit tu tak ada sarah. Kira ikut ngaji moden ni tak. Tapi dia kata situ tak ada roh. Wallahualam. Setengah-setengah bahagian kulit badan kadang-kala menjadi mati. Kawasan kulit yang sudah mati itu jika dipotong maka orang tidak merasai apa-apa kesakitan. Macam kuku kulit mati dah. Tapi kawasan kulit yang hidup iaitu ada lagi kaitannya dengan roh. Jika dicucuk dengan jarum ataupun dipotong maka dirasai kesakitannya amat sangat. Jadi anggota badan yang tercedera atau dipotong ataupun terbakar akan merasai kesakitannya amat sangat kerana anggota itu ada hubungan dengan roh. Kerana kaitan demikianlah kesakitan itu sampai pada roh melalui anggota itu. Roh itu berada bersama-sama dengan badan orang hidup dalam keadaan tersebar di seluruh tubuh. Tiap-tiap anggota ada sedikit sebanyak kaitan dengan roh. Dan melalui sedikit kaitan itu, apabila anggota itu tercedera, maka roh menerima kesakitan. Hanya mengikut kadar dengan bahagiannya yang ada di anggota itu. Lagipun kesan kesakitan yang sampai kepada roh adalah melalui perantaraan anggota tertentu dan bukan secara langsung. Tetapi kesakitan yang disampai kepada roh tanpa perantaraan anggota mesti dirasai lebih dahsyat lagi. Dan tidak boleh dibayangkan oleh siapa yang tidak pernah mengalaminya. Kalau roh direct kena, bukan badan lagi berat, kata dah. Maut adalah peristiwa roh diheret secara langsung dan tanpa perantaraan dari seluruh tubuh. Ditarik roh saja, bukan tarik badan, kita tarik roh saja dah. Dan anggota-anggotanya di mana roh berada dalam keadaan tersebar. Maksudnya, roh-roh itu tersebar seluruh tubuh lah. Sebab itulah dalam tubuh tiada satu anggota pun yang tidak merasai kesakitan teruk seperti yang dirasai apabila ia dipotong. Kesakitan yang dirasai apabila satu anggota dipotong adalah semata-mata kerana ia sedang dipisahkan dari rohnya. Jika sekiranya anggota dari tubuh satu mayat dikerat, maka dia tidak lagi rasa sakit sebab roh tidak ada lagi bersama tubuh itu. Jadi apabila seorang itu merasai kesakitan yang begitu amat sangat kerana satu anggota tubuhnya sahaja dipisahkan dari roh, cuba bayangkanlah betapa teruk akan dirasai kesakitan semasa roh yang sempurna secara langsung diheret dari seluruh tubuh dan anggotanya masa nak mati tu, tarik habis roh keluar daripada tubuh. Lagi sakit lah ni. Kalau kerat tangan pun bukan main sakit lagi. Begitu lagi teruk ketika sakaratul maut. Tetapi semasa satu anggota sahaja dipotong dari tubuh, maka roh yang baki masih berada bersama tubuh yang baki dalam keadaan masih kuat lagi. Sebab itulah, semasa anggota dipotong dari badan, maka orang itu akan menjerit kuat serta bergerak dengan penuh kekuatan. Tetapi semasa seluruh roh diheret, dia sudah tidak kuat lagi. Tetapi menjadi lemah dan tidak dapat menjerit atau menggerakkan kaki dan tangan. Walaupun sakit kuat, tapi tak boleh nak melau ke, tak boleh nak gerak kaki tangan dah lah. Akan tetapi jika ada kekuatan lagi dalam badan, maka semasa dia menarik nafas akan kedengaran bunyi yang kuat. Jika tiada kekuatan dalam badan, maka bunyi itu pun sudah tidak kedengaran lagi dah. Ada orang mati tu bunyi, ada mati tu pakai senyap gitu dah. Setelah roh diheret keluar dari tubuh, maka setiap anggota-anggota tubuh mula menjadi sejuk dengan perlahan-lahan. Kakilah yang paling awal menjadi sejuk sebab roh mula diheret keluar paling awal daripada kaki dan akhir sekali ianya keluar dari tubuh melalui mulut. Selepas kaki, betis menjadi sejuk, kemudian paha. Begitulah tiap-tiap anggota tubuh menjadi sejuk satu demi satu dan tiap-tiap anggota merasai kesakitan seperti kesakitan dirasai apabila dipotong. Sehingga apabila roh sampai dekat kerongkong, cahaya dari mata pun mulai terhapus. Inilah sebabnya daripada doa-doa Rasulullah SAW terdapat satu doa sebegininya, iaitu, Ya Allah, permudahkanlah bagiku akan kesakitan mati dan nazak. Kita sebagai umatnya seharusnya mengikut jejak langkah baginda sebagai satu sunnah mengamalkan doa tersebut, tetapi kerana ketiadaan pengetahuan mengenai kekerasan dan kesakitan yang amat sangat ketika sakaratul maut itu, kebanyakan manusia membaca doa itu secara sambil lewa saja, sambil lalu saja dah. Inilah sebabnya
Anbiya alaihimussalam dan awliya rahimahullah terlalu banyak takut akan sakaratul maut. Hadrat Isa alaihissalam telah bersabda kepada Hawari, berdoalah agar Allah Ta'ala mempermudahkan kesusahan nazak bagiku. Ketakutan akan mati menyebabkan aku telah sampai dekat dengan mati. Diriwayatkan bahawa satu ketika satu rombongan yang kuat beribadah dari kalangan Bani Israel telah sampai ke satu tanah perkuburan. Mereka telah bermusyarat untuk mendoakan kepada Allah Ta'ala agar dengan izin Allah keluar seorang penghuni daripada mana-mana kubur. Lalu mereka akan bertanya kepadanya bagaimanakah dia telah mengalami maut. Dengan doa mereka telah keluar seorang penghuni kubur yang dahinya menandakan bahawa ia pernah terlalu banyak sujud. Bukannya orang hari ini jahil, kita rujuk lah nak mati. Mati lepas tu tanda dahinya ada tanda sujud. Dia berkata, apakah yang kamu hendak bertanya kepadaku? Nah, tanya ke apa siapa aku hidup semula ni dah. Sudah berlalu 50 tahun aku telah mengalami mati. Tetapi hingga sekarang belum berakhir lagi kesakitannya dari tubuhku. Tak hilang rasa sakit sakaratul maut. Dalam sebuah hadis terdapat sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, engkau mengheret roh keluar daripada daging, tulang-tulang dan jari-jari. Permudahkanlah bagiku ya Allah akan kesakitan mati. Hadrat Hasan radhiyallahu anhu berkata bahawa satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbincang tentang sakaratul maut dan bersabda bahawa kesakitannya begitu teruk seperti mana kesakitan dirasai ketika 300 tempat badan dipotong serentak dengan pedang. Bukan sekali tetok, 300 pedang tetok sekaligus. Semasa mendesakkan orang untuk jihad, Hadrat Ali radhiyallahu anhu berkata, jika sekiranya kamu tidak terbunuh dalam medan jihad, mati syahid, maka sudah tentu kamu akan mati di atas tempat tidur juga. Mati belaka, nak mati atas tempat tidur atau mati perih, mati belaka. Tak boleh nak. Elok dah. Dia siapa masa dia, orang akan mati dah. Okay, lepas tu. Demi zat yang nyawaku dalam genggamannya, kesakitan mati adalah lebih teruk dari 1000 pukulan pedang serentak di atas tubuh. Kalau mati atas katil pun super tolong. 1000 pukulan pedang serentak atas tubuh dah. Hadrat Auza'i rahmatullah anhu berkata, kami telah terdengar orang-orang warak berkata bahawa kesakitan maut akan terus dirasai oleh penghuni-penghuni kubur sampai ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Hadrat Syaddad Ibn Aus rahmatullah alaih berkata, kesengsaraan maut adalah lebih dahsyat daripada segala kesengsaraan dunia dan akhirat. Lebih sakit dari degar gaji, lebih daripada dipotong dengan gunting. Terlebih menceritakan dari direbus dalam perut. Jikalau mayat keluar dari kubur lalu menceritakan kesengsaraan maut, maka tiada seorang pun di dunia boleh hidup dengan keseronokan dan tiada seorang pun menikmati tidur dengan nyenyak. Dikatakan bahawa setelah Hadrat Musa kalimullah alaihissalam wafat dalam menemui Allah, maka Allah telah bertanya kepadanya, bagaimanakah beliau melalui kematian? Maka baginda menjawab, aku mendapat nyawaku dalam keadaan seperti seekor burung yang sedang digoreng. Tetapi ia tidak mati dan tidak juga dapat terbang dan lari. Ada hak sakit ni kita mati dah. Kalau mati dah akhir dah. Dalam riwayat lain bahawa keadaan itu adalah seperti seekor kambing apabila kulitnya dicabut dalam keadaan ini hidup. Hidup dah. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa semasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, satu mangkuk penuh dengan air telah diletak berhampiran dengan baginda. Maka baginda berkali-kali masukkan tangannya yang mulia ke dalam mangkuk itu lalu menyapu wajahnya yang mulia serta bersabda, ya Allah, tolonglah aku dalam kesakitan nazak ini. Hadrat Umar radhiyallahu anhu telah menyuruh Hadrat Ka'ab radhiyallahu anhu, ceritalah mengikat amati. Beliau menjawab, wahai Amirul Mukminin, ianya seperti sebatang dahan pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuh seseorang sehingga ia telah memasuki tiap-tiap rongga tubuhnya. Lalu diheret dengan penuh kekuatan. Begitulah roh diheret dari tubuh. Kesemua ini itu merupakan cerita ringkas mengenai keadaan nazak. Selain dari itu, ada juga peristiwa melihat rupa malakul maut dan pembantu-pembantunya yang amat sangat menakutkan itu. Itu pun satu azab siksaan yang berlainan pula. Tengok malaikat maut pun satu siksaan dah. Rupa malakul maut, malaikat maut tu semasa ia mencabut nyawa orang fasik begitu mengerikan sehingga orang yang paling gagah dan paling berani pun tidak mampu melihat malakul maut tu. Hadrat Ibrahim AS pernah menyuruh malakul maut, malaikat maut tu, Hadrat Israel AS. Tu satu riwayat dah. Israel AS, tunjukilah rupamu ketika kamu mencabut nyawa orang fasik. Ibrahim suruh malaikat maut tu tunjuk rupa dia gan masa tarik nyawa orang fasik dia. Beliau menjawab, Tuhan tidak mampu menahannya. Hadrat Ibrahim AS berkata, tidak mengapa, aku akan tahannya. Hadrat Israel AS berkata, tolong palingkan muka Tuhan ke arah sana. Hadrat Ibrahim AS pun memalingkan mukanya. Sejurus kemudian malakul maut berkata, kini silalah lihat.
Hadrat Ibrahim AS berpaling kepadanya. Maka beliau melihat yang berdiri di hadapan beliau ialah seorang yang sangat hitam, bertubuh seperti gergasi, berbulu terlalu besar. Bau busuk yang amat teruk keluar dari tubuhnya, pakaian berwarna hitam, dan dari mulut dan lubang hidungnya keluar api berasak-asak. Melihatnya Ibrahim AS jatuh pingsan. Peseng Nabi Ibrahim. Selepas masa yang agak panjang apabila beliau sedar, maka ketika itu Israel AS pun bertukar kembali kepada rupa asalnya. Maka Hadrat Ibrahim AS berkata, jika sekiranya tiada apa-apa siksaan yang lain bagi orang fasik, namun melihat tubuh rupamu ini pun sudah cukup sebagai azab baginya. Ini adalah keadaannya bagi orang fasik. Nah, masalah riwayat kitab ni tahu aja kitab kuat. Rujuk ke mana dah. Tetapi semasa ia menemui hamba-hamba Allah yang soleh, maka ia berupa dengan rupa yang amat cantik. Diukilkan dari Hadrat Ibrahim AS juga bahawa beliau telah berkata kepada malakul maut, perlihatkanlah kepadaku akan rupamu ketika kamu mengambil roh hamba-hamba Allah yang soleh. Maka beliau melihat seorang yang amat tampan dengan pakaian yang amat cantik berdiri di hadapannya. Tubuhnya berbau harum. Maka Hadrat Ibrahim AS berkata, jika sekiranya bagi orang beriman lagi soleh tiada apa-apa lagi balasan untuk menyeronokkan mereka, maka melihat rupa Israel AS semasa ia menemuinya untuk mencabut rohnya adalah sudah memadainya. Tengok malaikat maut pun rasa nikmat kalau tengok situ lah. Dalam sebuah hadis sudah dinyatakan bahawa apabila Allah Ta'ala gembira dengan seseorang hambanya, maka dia berkata kepada malakul maut, pergilah dan bawalah roh hambaku itu kepadaku. Aku hendak memberikan rehat dan kebahagiaan kepadanya. Maksudnya mati orang itu jadi rehat dari kubur, nikmat dari kubur. Aku hendak memberikan rehat dan kebahagiaan kepadanya. Ujian terhadapnya sudah berakhir. Dia telah berjaya dengan mengikut seperti mana yang aku kehendaki. Maka Hadrat Israel AS, malaikat maut telah pun pergi berjumpa dengannya bersama 500 malaikat. Setiap malaikat daripadanya memberi satu berita gembira kepadanya yang tidak diberikan oleh malaikat yang lain. Setiap mereka membawa ranting-ranting raihan, yakni daun selasih yang manis, serta akar za'faran berwarna jingga di dalam tangannya. Semua malaikat berdiri dalam dua barisan. Apabila iblis melihat pemandangan ini, maka dia mula menangis. Syaitan iblis mula menangis dan menjerit sambil memegang kepalanya sendiri. Kesemua pengikut dan khadamnya datang berlari dan bertanya, tuanku, apakah yang sudah berlaku? Dia menjawab, celakalah kamu sekalian. Tidakkah kamu lihat apa yang sudah berlaku? Kemanakah kamu telah pergi sedangkan satu roh sudah berlepas dan berjaya? Mereka berkata, wahai Tuhan kami telah cuba sedaya upaya untuk menyesatkannya dan supaya melakukan dosa, tetapi ia terselamat. Ia tetap terselamat. Hadrat Jabir ibn Zaid radhiyallahu anhu apabila hampir meninggal dunia, salah seorang telah bertanya, adakah Tuhan berkeinginan apa-apa? Beliau menjawab, aku hendak berjumpa dengan Hasan, cucu Nabi kali Hasan. Apabila Hadrat Hasan, ni bukan Hasan Basri, bukan Hasan cucu Nabi dan Hasan Basri. Apabila Hadrat Hasan Basri rahmatullah alaih datang, maka semua orang beritahunya Hasan sudah sampai. Maka beliau berkata kepadanya, saudaraku, inilah masa perpisahan. Aku sedang pergi, tetapi tidak tahu sama ada ke arah syurga ataupun neraka. Ini sahabat Nabi dah. Kita jauh lagi lah dah. Tami Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata bahawa Allah Ta'ala mengarahkan pada malakul maut, pergilah kepada kawanku si Anu dan bawalah rohnya kepadaku. Aku sudah mengujinya dalam kedua-dua keadaan, gembira dan duka cita, lalu sudah mendapatinya seperti yang telah aku kehendaki. Bawalah dia kepadaku supaya dia dapat terlepas dari kesusahan dunia dan berehat. Maka malakul maut bersama 500 malaikat datang kepadanya. Setiap malaikat membawa kain kafan dari syurga. Setiap malaikat membawa jambangan bunga rehan di tangannya. Setiap bunga rehan dari 20 jenis warna dan setiap warna memberi keharuman yang baru. Mereka membawa kasturi yang paling harum dan selai sapu tangan dari sutera berwarna putih. Malakul maut duduk dekat kepalanya. Semua malaikat yang mengelilinginya lalu meletakkan tangan mereka di atas setiap anggota tubuhnya. Sapu tangan sutera putih berkasturi diletak di bawah dagunya. Pintu syurga dibuka di hadapan pandangannya. Hatinya disenangkan dengan diperlihatkan nikmat-nikmat syurga seperti mana kanak-kanak menangis. Maka orang rumahnya memperlihatkannya bermacam-macam permainan untuk menyenangkannya. Terkadang kala hur atau bakal isterinya di syurga didepankannya, bakal isterinya di syurga dipertunjukkanlah kepada dia. Kadang-kadang buah-buahan dan pakaian syurga diperlihatkan kepadanya dari kubur ini. Pendek kata, berbagai-bagai nikmat syurga dibawakan di hadapannya, dinampakkan padanya. Bakal isteri-isterinya dalam keadaan gembira.
bidadari bakar-bakar isterinya dalam keadaan gembira mula menari-narinya. Melihat kesemua pandangan itu, rohnya mula mengedip-ngedipkan dalam tubuhnya seperti burung dalam sangkar mengedip-ngedipkan untuk membebaskan dirinya. Malakul maut, malaikat maut berkata kepadanya, wahai roh yang mubarak yang diberkati, marilah pergi ke arah pohon-pohon bidara yang tidak berduri, pokok-pokok pisang yang tersusun rapi dan naungan yang tetap terbentang. Ini merupakan isyarat kepada beberapa pemandangan di syurga yang terdapat dalam ayat-ayat berikut dari surah Al-Waqi'ah. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa zillim mamdud. Mereka bersenang-senang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya dan naungan yang tetap terbentang. Surah Al-Waqi'ah ayat 28 hingga 30. Dan malakul maut, malaikat maut bercakap begitu lemah lembut dengannya seperti ibu bercakap dengan anaknya. Sebab dia sendiri maklum bahawa roh ini adalah hampir dengan Allah Ta'ala. Allah akan menyukainya jika dia berkelakuan lemah lembut terhadap roh ini. Roh itu keluar dari tubuhnya dengan begitu mudah seperti mana selai rambut mudah dicabut dari timba dan tepung. Apabila roh keluar, maka kesemua malaikat memberi salam kepadanya, lalu memberikan berita gembira bahawa ia akan masuk syurga. Di dalam Al-Quran, peristiwa ini telah diceritakan dalam ayat berikut. Alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan bersih suci, yang suci daripada kufur, syirik dan maksiat. Sambil malaikat itu berkata, selamat sejahteralah ke atas kamu, masuklah syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Surah An-Nahl ayat 32. Jika sekiranya dia adalah seorang yang berhampiran dengan Allah, hampir dengan Allah, maka mengenainya Allah Ta'ala berfirman, Farahu wa ruhanu wa jannatu na'im. Maka ia akan beroleh rahat kesenangan dan rahmat kesegeraan dan serta syurga kenikmatan. Surah Al-Waqi'ah ayat 89. Semasa roh berpisah dari badan, maka ia berkata kepada badan, semoga Allah Ta'ala memberikan balasan baik kepada kamu. Kamu telah bersegera taat kepada Allah serta beribadat kepada Allah, dan kamu selalu cuba mengelakkan dirimu dari kederhakaan kepadanya. Hari ini adalah mubarak keberkatan bagimu. Kamu sendiri pun terselamat dari azab dan juga menyebabkan aku pun terselamat. Kata-kata demikian juga diucapkan oleh badan kepada roh semasa perpisahan. Dengan perpisahan itu, kawasan tanah di mana tempat dia telah beribadah menangis. Pintu-pintu langit di mana amalannya telah pun menangis. Pintu-pintu di mana rezekinya turun juga menangis. Selepas itu 500 malaikat tersebut berkumpul di keliling mayat. Apabila pemandi memalingkannya, malaikat lekas memalingkannya. Apabila orang memberi kapan, lekas malaikat memberi kapan dengan kain yang dibawanya dari syurga. Apabila diberi wangian, maka malaikat terlebih dahulu mengharumkannya dengan wangian yang dibawa oleh mereka. Kemudian semua malaikat berbaris dari pintu rumah mayat sampai ke tanah perkuburan dan beristiqbal, yang menyambut jenazah serta berdoa dan istighfar dengan doa dan istighfar. Melihat semua pemandangan ini, syaitan menangis begitu kuat sekali sehingga tulang-tulangnya mulai terpatah. Dia berkata kepada tentera iblisnya, binasalah kamu sekalian, bagaimana orang itu dapat melepaskan diri daripada kamu? Maka mereka menjawab, dia adalah maksum yang tidak disanggup melakukan dosa, terjaga daripada dosa. Selepas itu, apabila malakul maut membawa rohnya ke arah langit, maka Hadrat Jibril AS menyambut roh itu bersama-sama dengan 70,000 malaikat. Malaikat-malaikat ini menyampaikan berita-berita gembira kepadanya dari pihak Allah Ta'ala. Selepas itu, apabila malakul maut AS membawanya sampai ke Arash, roh itu terus bersujud kepada Allah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan pada malaikat, sampaikanlah roh hamba-Ku ini kepada fi sidrim makhdud atalhim mandud azillim mamdud, kepada pohon bidara yang tidak berduri dan pokok-pokok pisang yang terus rapi buahnya dan naungan yang tetap terbentang. Surah Al-Waqi'ah ayat 8 hingga 29. Apabila jenazahnya diletakkan dalam kubur, maka solatnya datang berdiri di sebelah kanannya, puasanya berdiri di sebelah kirinya, bacaan Al-Quran serta zikirnya berdiri di sebelah kepalanya, langkah-langkahnya untuk solat berjemaah berdiri di sebelah kakinya, kesabarannya ketika musibah-musibah daripada dosa berdiri sedikit berasingan. Kemudian azab memasuki kubur dan cuba pergi ke arah mayat. Apabila pergi untuk menyerangnya dari sebelah kanan, maka saatnya berkata, awas, jangan mendekatinya. Demi Allah, orang ini semasa di dunia selalu bersusah payah. Kini dia berehat tidur. Kemudian apabila azab cuba menyerangnya dari sebelah kiri, maka secara demikian puasalah menghalaunya. Dia cuba dari sebelah kepala, maka bacaan Quran serta zikir menyekatnya. Dia berkata, tiada jalan bagimu di sini. Pendek kata, azab tidak dapat mendekatinya. Kerana wali Allah itu dikawal ketat oleh ibadah-ibadahnya dari segala arah. Akhirnya azab keluar semula dari kubur dalam keadaan gagal.
Kemudian kesabaran yang selama ini berdiri di satu penjuru secara berasingan berkata kepada ibadah-ibadah yang lain, aku telah menunggu jika sekiranya di mana-mana arah ada tempat terdapat kelemahan, yakni di mana-mana ibadahnya ada kekurangan, maka aku akan menolongnya. Tetapi Alhamdulillah, kamu sekalian telah berjaya menghindarkan azab. Kini aku akan membantunya semasa amalan dipertimbangkan di hari pengadilan. Selepas itu dua malaikat yang bermata seperti kilat datang ke dalam kuburnya. Suara mereka seperti guruh, gigi seperti tanduk lembu. Dari mulutnya keluar api yang menyala-nyala bersama nafasnya. Rambut begitu panjang sehingga sampai ke kaki mereka. Jarak antara dua bahu mereka seperti perjalanan berapa hari. Belas kasihan serta kelakuan lemah lembut seolah-olah tidak pernah melewati mereka. Walaupun tidak mengasari orang-orang yang beriman, namun kehebatannya pun sudah cukup menakutkan. Mereka dikenali dengan nama Munkar dan Nakir, malaikat Munkar Nakir. Di tangan setiap seorang dari mereka terdapat tukul yang begitu besar dan berat. Jika semua jin dan manusia sekali cuba untuk mengangkat satu tukul, maka sudah tentu akan gagal. Sampai sahaja mereka terus memberi arahan kepada mayat, bangun dan duduklah. Mayat terus bangun dan duduk. Kain kafannya turun dari kepala hingga ke pahanya. Mereka menyoalnya, siapakah Tuhanmu, apakah agamamu dan siapakah nama nabimu? Mayat menjawab, Rabbi Allah wahdahu la syarikalah. Tuhanku Allah yang Maha Esa dan tiada penyekutunya. Tiada sekutu baginya. Agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khatamun nabiyyin. Nabi yang terakhirlah, penutupnya. Maka kedua-duanya berkata, kamu bercakap benar. Kemudian mereka menolak jauh akan dinding-dinding kubur dari segala arah, yang mana di sebelah atas, kanan, kiri, di sebelah kepala dan kaki. Kuburnya menjadi luas. Selepas itu mereka berkata, angkatlah kepalamu ke arah atas. Apabila mayat mengangkat kepalanya ke arah atas, maka ia melihat satu pintu yang melaluinya ia dapat melihat syurga. Mereka berkata lagi, wahai wali Allah, itulah tempat kediaman kamu kerana kamu telah ikut kehendak Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya. Ketika itu mayat merasai satu perasaan yang begitu sangat gembira sekali, sehingga perasaan sedemikian tidak sekali-kali akan kembali kepadanya. Kemudian 77 pintu akan dibuka dan melaluinya angin yang sejuk serta keharuman dari syurga akan memasuki kuburnya. Keadaan sedemikian akan berkekalan hinggalah hari kiamat. Kemudian dengarlah keadaan yang selain itu. Jadi kita orang yang soleh, orang yang baik, kita orang yang fasik. Allah Ta'ala memberi kearahan kepada Malakul Maut. Pergilah kepada musuh ke isi anu dan bawalah keluar akan nyawanya kepadaku. Aku telah memberikan segala keluasan kepadanya. Segala nikmat-nikmatku di dunia aku telah curahkan ke atasnya. Namun dia tidak berhenti dari kedurhakaan kepadaku. Pergilah, biar aku menyeksakannya hari ini. Malakul Maut menemuinya dengan rupa yang amat menakutkan. Di mukanya terdapat 12 mata. Di tangannya terdapat sebatang gurus yang tekap besi yang besar yang berduri tajam. Dibuat dari api neraka Jahannam. Dia diiringi oleh 500 malaikat. Setiap malaikat membawa bersama satu keping tembaga dan ketul-ketul api neraka yang besar. Di tangan mereka cemeti yang dibuat dari api neraka. Kesemuanya panas membakar-bakar. Tiba sahaja Malakul Maut terus memukulnya dengan gurus tadi dah, dengan tukul dah. Tukul tongkat besi yang besar dah. Durinya memasuki setiap urat darahnya. Kemudian dia mengheret gurusnya dah, tukul dia dah. Malaikat-malaikat lain semua mula mencemati dah. Rotan lah di muka dan pahanya, yang mana orang yang hendak mati itu menjadi hampir pingsan dah. Mereka mengheret rohnya daripada kaki dan sampai ke tumit sambil mencemati dah, sambil merotan bertalu-talu rohnya. Kemudian mereka mengheret rohnya dari tumit sampai ke lutut dan berhenti. Begitulah mereka mengheretnya dari lutut sampai ke perut dan berhenti. Semasa mengheret rohnya, mereka berhenti di tempat itu supaya dia menderita kesakitan untuk sama masa yang panjang. Kemudian dari perut mereka mengheret lagi akan rohnya dan berhenti lagi apabila sampai ke dada. Selepas itu malaikat meletakkan keping tembaga dan bara api neraka yang dibawanya itu di bawah dagunya. Malakul Maut alaihissalam berkata kepadanya, wahai roh yang terkutuk, keluarlah dan jalanlah ke neraka Jahannam yang sifatnya telah diceritakan dalam Al-Quran. Fi samumi wa hamim. Angin membakar dan air yang menggelegak serta menaungan dari asap yang hitam yang tidak sejuk. Yang tidak pula memberikan kesenangan tetapi yang memberikan kesusahan yang amat sangat. Surah Al-Waqiah ayat 42 hingga 44. Kemudian apabila roh itu keluar dari tubuhnya, maka ia berkata kepada tubuh, semoga Allah memberikan balasan buruk kepadamu. Roh itu marah ke tubuhnya. Kamu begitu cepat membawaku kepada kedurhakaan kepada Allah dan melengah-lengahkan dari mentaati Allah. Kamu sendiri telah binasa dan juga telah pun membinasakan aku. Kata-kata yang sedemikian juga rupa juga dikatakan oleh tubuh kepada roh juga. Roh pun kata ke tubuh pula. Tubuh pun kata kepada roh pula.
Bahagian bumi yang dia telah menjejaki semasa derhaka pada Allah juga melaknatinya. Tentera-tentera syaitan berlari kepada ketua mereka untuk memberi berita gembira. Kami telah sampaikan salah seorang kepada neraka Jahannam. Syaitan gembira dah. Kemudian apabila ia diletakkan dalam kubur, maka tanah menjadi begitu sempit terhadapnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah. Selepas itu ular-ular yang hitam mendatanginya lalu mulakan mematuknya dari hidung dan ibu jari kakinya. Sambil mematuk begitu ular-ular dari kedua-dua arah sampai berjumpa di tengah-tengah tubuhnya. Kemudian dua malaikat Munkar dan Nakir yang kehebatannya sudah dibincangkan tadi mendatanginya dalam kubur lalu bertanya, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu dan siapakah nabimu? Dia gagal memberi jawapan yang memuaskan, maka malaikat mula memukulnya begitu kuat dengan gursnya, dengan tuku besi dah, sehingga bunga-bunga api tersebar di seluruh kuburnya. Kemudian mereka suruh dia melihat ke arah atas. Di atas dia melihat syurga dan nikmat-nikmatnya melalui satu pintu yang terbuka. Malaikat berkata, wahai musuh Allah, jika sekiranya kamu mentaati Allah, maka tempat itulah yang akan menjadi tempat kediaman kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang nyawaku dalam genggamannya. Ketika itu mayat akan merasai perasaan kesal yang begitu hebat, sehingga perasaan sedemikian tidak sekali-kali akan kembali kepadanya lagi. Lepas itu pintu neraka akan dibuka. Malaikat berkata, wahai musuh Allah, kali inilah tempat wahai musuh Allah, inilah tempat kediamanmu sebab kamu telah derhaka pada Allah Ta'ala. Yang neraka lah. Ditunjukkan neraka dah. Kemudian 77 pintu akan dibuka dalam kubur menghubungi neraka. Dan angin panas serta asap neraka akan mengganggunya hinggalah hari pengadilan. Muhaddis rahmahullah menyoal hadis ini dari sudut sanad-sanadnya. Sanad ini tak berapa gagah lah dah. Gitulah dah. Tetapi sokongan terhadap kandungan hadis ini didapati daripada banyak lagi riwayat-riwayat lainnya. Maknanya lebih kurang itu adalah rujuk Ittihaf Sadatul Muttaqin. Khususnya riwayat Hadrat Barra' bin Mu'azib dan Hadrat Abu Hurairah anhuma yang terdapat dalam kitab Mishkatul Masabih di bahagian Kitabul Janaiz dan Itsbat Azabil Qabr. Jika siapa ingin melihat terjemahannya, bolehlah melihatnya dalam kitab Mazahirul Haq. Pemandangan ini amat sesuai diteliti sebab ianya amat berbahaya. Bakal peristiwa-peristiwa kubur yang banyak lagi telah diriwayatkan dalam hadis-hadis. Di sini cuma sebuah hadis sahaja diterjemahkan agar kitab ini tidaklah menjadi terlalu tebal. Hadrat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kebinasaan bagi orang yang berdosa dari kalangan penghuni-penghuni kubur. Kerana ular yang hitam diberi kuasa ke atas mereka. Seekor dari sebelah kaki dan seekor lagi dari sebelah kepala bergerak sambil mematukinya. Sehingga kedua-duanya berjumpa satu sama lain di tengah-tengah tubuhnya. Ular tu dah. Sebenarnya inilah azab barzakh yang dinyatakan dalam Al-Quran. Amin waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka adalah alam barzakh yang mereka tinggal tetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Surah Mukminun ayat 100. Inilah sebabnya janggut Hadrat Uthman radhiyallahu anhu menjadi basah dengan air matanya apabila dibincangkan hal kubur seperti mana yang telah diceritakan di atas. Inilah sebabnya dalam doa-doa baginda Rasulullah SAW terdapat banyak doa telah dipohonkan untuk kelepasan dari azab kubur. Agar umatnya juga perbanyakkan doa tersebut. Baginda sendiri adalah maksum, terpelihara daripada dosa. Doa-doa itu dipohon agar umatnya mengambil iktibar. Atas dasar inilah sabda baginda, kamu tidak akan mengemumikan mayat-mayat kerana takut. Jika tidak, aku akan berdoa supaya Allah Ta'ala memperdengarkan azab kubur kepada kamu. Hadis ini pun sudah dinukilkan sebelum ini. Dan kesemua yang berlaku adalah mengikut tuntutan keadilan. Sebab manusia telah dihantar ke dunia ini semata-mata untuk mentaati Allah. Untuk mengikut kehendaknya sahaja. Berserta dengan pemberian Allah dari segi harta dan diri. Allah Ta'ala berkali-kali memberikan peringatan. Supaya manusia dalam ini hanya mempunyai satu tujuan saja. Iaitu beribadat kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Telah diberi amaran dan peringatan bahawa kehidupan dunia merupakan ujian semata-mata untuk melihat siapakah yang mengerjakan amalan baik setelah menikmati segala pemberian-pemberian daripada Allah Ta'ala. Dan mati adalah untuk memperlihatkan natijah daripada ujian tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, huwal azizul ghafur. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Memanglah ia, Allah tu maha kuasa atas segala sesuatu.
Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Surah Mulk ayat 1 hingga 2. Jadi dunia ini tempat ujian dan tujuan kewujudan insan dan kewujudan jin dan insan, jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Maka kesemua sebab-sebab kesenangan dan kelazatan yang diberikan hanyalah untuk diambil faedah daripadanya sahaja, setakat keperluannya sahaja, dan yang selebihnya disimpan dalam khazanah Allah untuk manfaatnya sendiri di akhirat nanti. Maka kelalaian yang amat sangat akan mengakibatkan kerugian dan kesesalan yang tidak terhingga. Jikalau kita menjadi sibuk dalam urusan asbab harta benda, dengan melupakan perintah-perintah Allah dan menutup mata kita dari melihat tujuan apakah kesemua sebab-sebab itu telah diberikan pada kita, maka dalam keadaan sedemikian, kita akan menghadapi kesesalan yang sebenar. Dan amat besar apabila kita akan tinggalkan segala hasil usaha itu untuk orang lain. Jadi saka dah. Dan kita akan pergi ke alam yang lain pula. Jadi akal masih lagi ada pada kita, maka hendaklah kita duduk seketika di satu tempat yang sunyi, lalu membayangkan pemandangan ini. Iaitu jika sekarang jika duka datang malakul maut untuk mencabut roh kita, apakah akan berlaku pada diri kita dan apakah akan berlaku pada harta benda yang telah kita kumpulkan dengan begitu susah payah sejak bertahun-tahun lamanya. Hadrat Wahab bin Munabbah rahmatullah alaih berkata, salah seorang raja telah berkeinginan untuk berjalan dan melihat seluruh kawasan tanah jajahannya. Maka dia mengarahkan untuk dibawa pakaian yang paling cantik dan hebat. Pakaian yang dibawa oleh khadam tidak disukainya. Dia menyuruh untuk ditukarkannya dan dibawa dengan yang lain. Yang ditukarkan itu pun tidak mengikut kehendaknya juga. Maka berkali-kalilah dia memulangkan pakaian yang dibawa oleh khadamnya. Akhir sekali dia memakai satu pakaian yang sungguh cantik dan hebat. Kemudian dia mengarahkan untuk dibawa kenderaan yang paling baik. Kuda yang paling baik, cantik dan kuat telah dibawanya. Tetapi tidak memuaskannya lagi. Berkali-kali tukar-tukar kuda pun tidak dapat memuaskan hatinya. Akhir sekali kesemua kuda telah dibawa ke hadapannya. Akhirnya dimilih seekor kuda yang sungguh cantik dan kuat untuk ditunggangnya. Syaitan terkutuk telah mendapat peluang yang besar untuk meniupkan api semangat kebesaran diri pada raja. Dengan perasaan penuh takabur, dia pun menunggang kuda, khadam tentera-tentera dan petugas-petugas yang lain dalam satu barisan yang panjang mengiringinya. Tetapi kerana amat takabur dan bangga diri, dia tidak peduli kepada siapa dalam barisan itu. Dalam perjalanan itu, dia telah ditemui oleh orang yang berpakaian buruk, berkeadaan hina dina, mengucapkan salam kepadanya. Raja tidak mempedulikannya, tidak juga menjawab salamnya. Orang itu memegang tali kudanya. Raja dengan terlampau marah memberi amaran keras kepadanya. Lepaskan tali kuda, korang ajar berani pegang tali kudaku. Dia menjawab, aku ada hal mustahak dengan kau. Raja berkata, tunggu, bila aku turun dari kuda nanti baru kamu boleh beritahu yang kamu hendak cakap. Dia berkata, tidak, sekarang juga aku mahu cakapkan. Dengan kuat ditarik tali kuda dan merampasnya dari tangan raja. Raja tidak berupaya dan berkata, baiklah, cakaplah. Dia berkata, rahsia sangat. Aku mesti bercakap di telingamu saja. Raja menghampirkan telinganya kepada mulut orang itu. Dia berbisik, akulah malakul maut. Aku hendak mencabut nyawamu. Mendengarnya muka raja menjadi pucat. Lidah pun hampir terkeluar dari mulutnya. Kemudian dia meminta, berilah saya sedikit peluang untuk balik ke istana supaya dapat saya uruskan harta benda dan jumpa ahli keluarga. Malaikat menjawab, tiada peluang sama sekali. Dari sekarang kamu tidak sekali-kali akan melihat keluarga atau harta benda. Sambil berkata demikian, malakul maut mencabut rohnya dan raja pun jatuh dari kuda seperti sekeping kayu. Pakai mati, gitu sahaja. Kemudian malakul maut pergi menemui salah seorang Islam yang soleh. Ketika itu dia pun dalam persiapan untuk pergi ke suatu tempat yang lain juga. Malakul maut memberi salam kepadanya. Dijawabnya, waalaikumsalam. Dia memberitahu, aku hendak bercakap sesuatu di telinga tuan. Beliau berkata, boleh. Malakul maut berbisik di telinganya, aku adalah malakul maut. Orang soleh tersebut amat gembira lalu berkata, baik, kamu datang. Amat mubarak kedatanganmu. Dari kalangan sekalian hamba-hamba Allah, kamulah yang paling dinanti-nanti olehku. Malaikat bertanya, hendaknya kamu cepat-cepat selesaikan urusan kamu. Orang soleh tersebut berkata, aku tidak apa-apa urusan yang lebih aku sukai dari berjumpa dengan Allah Ta'ala. Malakul maut AS berkata, aku hendak mengambil roh kamu dalam keadaanmu yang kamu suka untuk dirimu sendiri. Orang soleh menjawab, terselahlah kepadamu. Dalam mana-mana keadaanku, kamu bolehlah mengambil rohku. Malakul maut berkata, tidak, aku diperintahkan untuk mengikuti kehendakmu. Dia berkata, baiklah, jika begitu aku ingin mengambil wuduk dan bersalat. Kehendakku ialah mati dalam keadaan sujud kepada Tuhan. Maka dia pun boleh bersalat dan dalam keadaannya sujud, rohnya telah dicabutkan. Rujukan Ihya Ulumuddin. Daripada kurniaan-kurniaan Allah Ta'ala yang tidak terhingga kepadaku yang berdosa ini, Tok Guru Tuan kita ni lah,
ialah anak perempuanku yang sulung, iaitu Ahliyah Hadrat Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih. Anak isteri anak dia dah. Anak tina dia dah. Anak perempuan sulung dia. Beliau lama sakit dah. Menunaikan salat dengan isyarat saja dah sakit. Pada tahun ini iaitu 1369 Hijrah, 29 hari bulan Syawal pada hari Isnin, bila bersolat maghrib dengan isyarat, maka semasa bersujud dengan isyarat telah menyerahkan rohnya kepada Maha Penciptanya. Anak dia mati, tina dia. Dalam keadaan sujud itulah dia telah meninggal dunia ini. Ihsan Allah yang maha mana satu boleh aku mensyukuri dengan sempurna. Jadi syukurlah bila-bila sedih pun anak tinanya mati dalam keadaan sujud. Mati maulid kita kata. Hadrat Abu Bakar Ibn Abdullah Muzani rahmatullah alaih berkata bahawa salah seorang di kalangan kaum Bani Israel telah mengumpulkan harta yang banyak. Ketika ia hampir mati, ia menyuruh anak-anaknya untuk membawa segala harta bendanya di hadapannya. Mengikut arahannya, mereka pun cepat-cepat membawa semuanya. Kuda, unta, hamba sahaya dan lainnya yang berharga semua. Apabila diletak di hadapannya, maka ia mula menangis dengan kesedihan dan kesesalan kerana kehilangan kesemua harta itu. Maka ketika itulah tiba malakul maut lalu berkata, tiada faedah dengan menangis sekarang. Demi zat yang telah kurniakan kamu dengan segala nikmat-nikmat ini, aku akan mencabut nyawamu sekarang juga. Dia telah meminta sedikit peluang untuk membahagi-bahagikan harta. Malaikat menjawab, alangkah sesalnya. Tiada lagi peluang sedikit pun. Alangkah baiknya jika kamu telah membahagi-bahagikan kesemua harta ini terlebih awal lagi. Sambil berkata demikian, malaikat pun mengheret nyawanya keluar dari tubuhnya. Begitulah beberapa peristiwa-peristiwa tentang kisah sakaratul maut ni, tentang malaikat maut cabut nyawa ni, untuk jadikan pengajaran oleh kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika. Shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.